Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anda Ahmad Afwan bin Wan Mahyudin. Nombor matrik anda 064584. Dan hari ini kami daripada kumpulan 6 ingin membincangkan tentang tajuk mempersendakan agama. Yang pertama sekali, maksud mempersendakan agama ini ialah apabila seseorang itu melakukan perbuatan ataupun mengeluarkan perkataan yang menjatuhkan martabat agama itu, seperti menghina, mempelekeh agama itu dan sebagainya. Bagi golongan pula, terdapat beberapa golongan manusia yang mempersendakan agama ini. Antaranya ialah golongan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini ialah golongan yang orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka mempunyai Tuhan selain daripada Allah. Seterusnya, golongan munafik. Orang munafik ini adalah orang yang di luar menunjukkan ataupun menzahirkan keislamannya dengan melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Tetapi di dalam hatinya ia menyembunyikan kekufurannya. Yang seterusnya pula ialah golongan murtad. Murtad ini ialah orang yang keluar daripada agama Islam. Seterusnya ialah golongan asy. Asy ini datang daripada perkataan maksiat. Golongan asy ini ialah golongan orang Islam yang melanggar perintah agama tetapi tidak mengingkarinya. Sebagai contoh, dia tahu bahawa zina itu ialah perkara yang mungkar, perkara yang berdosa, tetapi dia tetap melakukan zina itu. Maksudnya dia membenarkan dan dia tidak menidakkan bahawa zina itu memberi dosa, tetapi dia tetap melakukannya. Antara dalil-dalil yang berkaitan dengan mempersendakan agama ialah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu mengolok-olokkannya dan mengejeknya. Janganlah kamu berdalih, yakni dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu, yakni melahirkan iman. Ini dapat dilihat daripada firman Allah seperti berikut, yang membawa maksud, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Surah Al-An'am ayat 70. Firman-Nya lagi, Tuhan berfirman yang membawa maksud orang-orang kafir itu ialah orang-orang yang menjadikan perkara-perkara agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan, dan orang-orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, yakni segala kemewahannya dan kelezatannya. Surah Al-A'raf ayat 51. Dan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32, demikianlah, yakni ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama maka yakni dialah orang yang bertakwa, kerana sungguhnya perbuatan itu merupakan salah satu kesan dan menjadi gambaran daripada sifat-sifat takwa. Antara pandangan-pandangan ulama mengenai orang yang mempersendakan agama ialah Imam Asy-Syafi'i. Ketika ditanya berkenaan seseorang yang mengejek atau mempersendakan sesuatu daripada ayat-ayat Allah, beliau mengatakan bahawa ia telah kafir dengan berdalilkan ayat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh-contoh perbuatan mempersendakan agama. Yang pertama, mempermainkan dan mempersendakan ajaran Islam, sama ada melalui lisan atau perbuatan. Seperti memakai tudung, ada yang menganggap memakai tudung sebagai fashion dan juga tidak mengambil berat akan ia dengan mengikut sesuka hati memakai tudung ataupun tidak. Ada juga yang memakainya dengan berbagai cara yang tidak menepati syarak. Ia merupakan kewajipan setiap muslimah untuk memelihara aurat mereka dengan memakai tudung tersebut dengan cara yang betul. Yang kedua,
memperkecilkan tuntutan agama, menganggap solat dan menutup aurat umpamanya sesuatu yang menyusahkan dan membazir serta membuang masa. Sebagai Muslim, kita dituntut oleh Allah SWT untuk melaksanakan perintahnya seperti solat 5 waktu. Ramai remaja pada masa kini yang lalai dalam melaksanakan perintah yang satu ini. Dijangkakan lebih daripada 50% remaja di Malaysia tidak solat 5 waktu di rumah, termasuk juga di masjid. Yang ketiga, bangga apabila melanggar larangan Allah. Rasa bangga tak puasa, tak solat dan sebagainya, dan terang-terangan dia memperlihatkan dosa dia. Muslim seperti ini perlulah dibimbing oleh ibu bapa mereka dan juga masyarakat agar diambil tindakan yang sewajarnya agar golongan seperti ini insaf dan bertaubat kepada Allah segera. Yang keempat, menghina orang yang bertakwa, menghina ulama, ustaz dan golongan yang berdakwah. Banyak kes pada masa kini yang berkaitan orang-orang agama. Mereka dihina dan difitnah dengan berbagai tuduhan dan cemuhan oleh masyarakat di negara ini. Sebagai contoh, Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Ibiyu, mereka melakukan dakwah siang dan malam untuk menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat. Akan tetapi mereka banyak menerima kritikan daripada masyarakat, yang mana tidak terkecuali orang Islam sendiri yang memberikan kehinaan dan tuduhan kepada golongan pendakwah ini. Semoga Allah memperkuat dan memberi kemudahan kepada para pendakwah kita di Malaysia. Yang kelima, menjunjung perbuatan maksiat, menyokong perbuatan maksiat, program hiburan yang melalaikan. Pada masa kini, ramai remaja yang mula melibatkan diri dalam media sosial dan mengikut trend-trend zaman sekarang tanpa tahu hukum agama. Sebagai contoh trend yang menunjukkan aksi lucah di TikTok, mereka sedar akan perbuatan mereka tetapi atas dasar populariti, mereka meneruskan perbuatan itu, dan ada pula yang menyokong perbuatan tersebut dan yang menegur menerima cemuhan daripada yang menyokong, dan juga si pelaku yang berkata hidayah belum sampai. Yang keenam, makan di siang hari pada bulan Ramadan di khalayak ramai. Muslimin dan muslimat diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan kecuali orang-orang yang diberi rukhsah, yakni keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi ada segelintir daripada golongan ini yang makan di depan orang yang berpuasa tanpa rasa bersalah. Islam mengajarkan untuk menghormati mereka yang sedang berpuasa, menahan lapar dan dahaga dengan sembunyi-sembunyi apabila hendak makan di siang hari. Yang ketujuh, tidak membayar zakat yang difardukan, sama ada zakat fitrah atau zakat harta. Banyak berlaku kes ini pada masa kini dan juga pada zaman sahabat. Akan tetapi jika hendak dibandingkan pada zaman sahabat, golongan ini ditentang habis-habisan oleh sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar. Tetapi pada masa kini, usahkan zakat harta, zakat fitrah pun ada juga yang tidak bayar dan tidak diambil tindakan. Yang ke-8, mengiktiraf wanita sebagai imam solat kepada jemaah lelaki. Kes seperti ini banyak berlaku bagi ajaran sesat, salah satunya Islam liberal. Yang ke-9, menganggap bahawa Islam menghukum wanita, tidak memberikan hak yang sewajarnya kepada wanita. Hujah ini banyak diutarakan oleh golongan feminisme. Yang ke-10, menganggap seseorang yang mengamalkan sunnah sebagai orang yang ketinggalan zaman. Akan tetapi, sunnah itu sesuai pada setiap zaman, seperti bersugi dan memakan kurma. Dapat kita lihat pada waktu ini banyak trend ataupun banyak konten yang dibuat oleh masyarakat sekarang yang banyak yang mempersedakan agama. Contohnya dapat kita lihat menggunakan lagu keagamaan ataupun nasyid sebagai background music untuk video yang berunsurkan maksiat. Jadi perkara ini dapat kita lihat sangat-sangatlah mempersendakan dan mempermainkan agama. Selain itu, dapat juga antara perkara isu yang kita dapat kita lihat sekarang ialah bangga dengan melakukan dosa, gitu. Melakukan dosa secara terang-terangan, contohnya tidak taat perintah Allah, contohnya tidak solat kan. Bangga dengan apabila tidak solat, dia bangga. Balas dia bangga lagi bila dia tak solat. Bukannya dia takut, dia bangga lagi bila dia tak solat, dia tak puasa kan. Dia boleh mendedahkan yang dia tu tak puasa, gitu. Peranan masyarakat dan negara dalam melaksanakan dakwah.
terhadap golongan yang mempersendakan agama. Antaranya ialah memberi nasihat dan tunjuk ajar dengan cara yang baik. Misalnya menggunakan perkataan yang lemah lembut dan sopan ketika menegur kesalahan mereka. Selain itu, menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk dijadikan sebagai media dakwah. Seperti mana yang kita tahu, banyak platform media masa kini telah digunakan oleh ustaz-ustaz atau pendakwah pada zaman ini untuk menyebarkan dakwah dan mesej Islam yang sebenarnya kepada orang ramai. Akhir sekali, mengadakan perbincangan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan harmoni. Contohnya mengadakan kuliah, forum, seminar dan lain-lain lagi, bagi membuka mata mereka yang ingin memahami ajaran Islam yang sebenarnya, dengan menceritakan bagaimana balasan azab seksa orang yang telah mempersendakan agama. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan senaraikan beberapa cara untuk menegur golongan yang mempersendakan agama. Pertama, menegur secara lemah lembut. Contohnya memberi nasihat yang baik agar mereka segera berhenti daripada perbuatan tersebut. Kedua, memberi larangan. Contohnya, memberitahu azab yang akan dikenakan atas perbuatan mereka yang mempersendakan agama tersebut, seperti azab api neraka. Ketiga, membacakan dalil ringkas supaya mereka faham. Contoh dalil surah Al-An'am ayat 70. Dan jauhkan diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa ia telah diusahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.